Alright guys, jadi pada video lepas saya telah pun menunjukkan cara untuk korang doublekan duit korang dengan cara yang paling pantas. Tetapi untuk hari ini saya mahu cuba apply ilmu tersebut ke dalam kita punya ASB. Dan saya akan tunjukkan macam mana korang nak jadi jutawan dengan hanya bermodalkan RM10 sahaja. So memang kita dengar sangat catchy, memang sangat menarik dan membuatkan kita tertanya, biar betul dia ni sembang kan? Tapi tak apa, kita akan cubalah tunjukkan sedetail dan sefaham yang mungkin dan semudah yang mungkin supaya kita semua boleh jadi jutawan lah. Tapi saya tahu tak semua orang boleh buat lah benda ni sebenarnya. So kalau korang boleh buat, memang korang hebat gila. Memang saya respect. So sebelum saya nak mulakan, korang boleh tekan button like dan subscribe kerana ia sangat membantu channel ini supaya dapat teruskan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Jadi untuk hari ini kita akan ada dua buah karakter. First, namanya adalah Ali, di mana Ali ini dia terus bekerja selepas dia habis sekolah, bermaksud selepas SPM terus kerja. So dia bermula pada umur 18 tahun. Dan kita pula ada karakter yang kedua yang bernama Budin, AB. So Budin ini dia mula bekerja sebaik saja dia telah pun habis belajar degree-nya, bermaksud umur 23 dia baru start bekerja. Dan kita sajalah, kita nak bagi dia menarik, kita lawankan siapakah bakal jadi jutawan yang paling cepat, yang paling mudah. Tiba-tiba ada persaingan kan, sekati. Tapi tak apalah, kita biarkan dia orang berlawan. Ali versus Budin. Kenapa Budin? Tak tahulah, banyak lagi nama sedap kat luar sana, tapi Budin juga yang kena kan, kesian dia. So jom kita lawankan mereka ini. So kita kembali lagi dengan compound interest calculator. Ini adalah kita punya permainan kita untuk hari ini. So untuk Ali ini tadi, Ali adalah orang yang baru saja habis sekolah dan dia terus bekerja, bermaksud dia tiada duit lah. So initial investment adalah kosong, and then interest rate ataupun dividend rate untuk ASB pada tahun ini adalah 4.6%. So kita akan masukkan pada interest rate 4.6% di sini dan kita akan pilih yearly. Lepas tu kita nak lihat pula berapa lamakah Ali ini boleh bekerja. So anda kata dia pension pada umur 60 tahun, and then kita akan tolakkan dengan umur dia start bekerja iaitu pada umur 18 tahun. Jadi berapa lama yang dia boleh bekerja? Dia boleh bekerja selama 42 tahun. So kita akan masukkan 42 tahun di sini, and then kita akan masukkan amount yang diperlukan untuk korang menjadi jutawan. Tapi sebenarnya korang dah tahulah, dengan bermodalkan RM10 saja Ali boleh menjadi jutawan. Tetapi RM10 ni setiap hari lah. So RM10 kalau kita darab dengan sebulan ada 30 hari kan. So berapa banyak dia akan pump? Dia akan pump RM300 sebulan ke dalam ASB. RM10 saja guys. And then kita akan tekan calculate. Adakah Ali ini berjaya menjadi jutawan? Oh tidak, sayang sekali ianya tidak berlaku. Sebab apa? Pada tahun 42 Ali hanya mempunyai RM448,000. Walaupun dia invest RM10 setiap hari, dia hanya mempunyai RM448,000. So sebenarnya ini quite far lah daripada kita punya target, lebih daripada separuh. So macam mana kita nak counter benda ni kan? Kalau korang tengok video saya yang sebelum ini, saya telah pun menunjukkan tentang contribution growth. So apa yang kita sedang lihat di skrin kita ini hanyalah tentang compounding interest. Tapi kita nak buat apa? Contribution growth. Jadi contribution growth ni apa? Contribution growth ni adalah di mana kita akan tingkatkan kita punya investment harian kita sedikit demi sedikit setiap tahun. So untuk kes ini kita akan letakkan 5% lah korang punya contribution growth. So macam Ali ini, dia invest RM10 saja setiap hari. So kita nak buat contribution growth. Contribution growth adalah kenaikan 5% daripada amount yang diinvest setiap hari setiap tahun. Maknanya setiap tahun kita naikkan 5%. So pada tahun pertama Ali akan invest RM10 sahaja setiap hari. So apabila tahun kedua kita telah pun mengenakan contribution growth, which is 5% daripada amount yang diinvest. So berapa banyakkah 5% ini? So kita akan darabkan dengan 1.05. Ini mewakili 5% lah. So pada tahun kedua, berapakah amount yang perlu Ali invest setiap hari? Ianya adalah RM10.50 sahaja. So korang hanya perlu tambah 50 sahaja untuk mendapatkan contribution growth ini. So pada tahun kedua, berapa banyak yang perlu Ali invest? Kita akan tekan je button warna oranye ni. Ali perlu invest RM11.03 untuk tahun ketiga. Dan tahun keempat pula, tekan lagi button merah, Ali perlu invest RM11.57. Tahun kelima, Ali tekan lagi button oranye ini, Ali perlu invest RM12.15. Ini bermaksud setiap tahun Ali akan tingkatkan sedikit demi sedikit dia punya investment sebanyak 5%. Daripada RM10 pada tahun pertama menjadi RM10.50 pada tahun kedua, menjadi RM11 pada tahun ketiga, menjadi RM11.57 pada tahun keempat, dan menjadi RM12.10 pada tahun kelima. Jadi dengan hanya penambahan 50
sen setiap tahun ini Ali menjadi jutawan. Memang sebenarnya nak jadi jutawan ni memang sangat-sangat sukar lah sebenarnya. So in fact that Ali berjaya melaksanakannya dengan hanya contribution growth 5% saja, memang sebenarnya sangat mind blowing lah. Kalau korang baru tahu tentang benda ini, korang tunggu apa lagi? Korang kena apply lah benda ni dalam korang punya kehidupan. So apabila saya membuat contribution growth ini, kita cuba tekan calculate and then voila, inilah hasilnya guys. Ali berjaya menjadi seorang jutawan pada umur 60 tahun guys. So total duit yang dikeluarkan oleh pihak Ali ini adalah 486k dan total interest ataupun dividen yang diterima oleh pihak Ali adalah 569k. So in total bila campurkan duit principal, duit yang dia farm sendiri dan duit dividen yang telah pun terkumpul, total kewangan yang ada pada Ali adalah RM1,56,000. Tahniah Ali telah pun berjaya menjadi seorang jutawan pada umur 60. So dia dah pencen dengan sangat-sangat tenang, dah tak perlu fikir lagi pasal duit lah pada waktu ini. Tapi di sini saya membuat sedikit simplification lah, di mana kalau korang tak tahu, ASB1 hanya mempunyai had maximum deposit 200,000. So kalau dah lebih pada 200,000, korang hanya boleh biarkan dividen saja yang bekerja lah, meningkatkan korang punya maximum capacity. So senang cerita, anda kata telah pun mencapai 200,000 maximum ini, korang boleh pergi ke ASB2, di mana ASB2 juga mempunyai 200k maximum cap. So lebih kurang pada tahun ke-30 Ali bakal menemui masalah ini lagi lah. Mana dah maksimum umur 30. So dia kena pindah kepada ASB3 pula. Tapi berdasarkan bajet 2023, kita kedengaran di mana ASB1 dan ASB2 bakal ditingkatkan dia punya maksimum capnya adalah sebanyak 300,000. So andai kata ianya berlaku, bermaksud maksimum 600,000 boleh deposit, dan itu bermaksud pada tahun ke-35 barulah Ali mempunyai masalah ini. So buat masa sekarang jangan fikirlah Ali tak ada masalah lagi sampailah 35 tahun nanti. So relax dan tenang sajalah. Pada waktu ini duit dah banyak, patutnya dah tak fikir apalah, dah tenang je kan. Ada sejuta kot. Ini tak cerita KWSP lagi. Dan kita nak lihat karakter kedua kita, iaitu Budin. Jadi Budin ini dia sambung belajar sampai degree dan dia start bekerja pada umur 23 tahun. So andai kata dia nak pencen juga umur 60, dia dah tak nak kerja, barai kerja kan, sampai bila nak kerja kan. So sebab tu dia nak push benda ni supaya dia boleh pencen dengan tenang lah. So 60 tahun dia start bekerja umur 23. So kita akan tolakkan, jadi berapa banyakkah amount ataupun masa yang dia boleh bekerja dan berkhidmat pada masyarakat. Kita tengok, jadi Budin hanya boleh bekerja selama 37 tahun. So kita akan gantikan di sini, instead of 42 tahun dia hanya boleh bekerja 37 tahun. Ini membawa kepada 5 tahun perbezaan masa, yang sebenarnya 5 tahun ni sikit je sebenarnya kan. So kita akan cuba tekan calculate. Kita akan membuat formula yang sama. Jadi berapakah amount yang bakal dimiliki oleh Budin ini? Secara dia hanya mempunyai 736,000 sahaja. So pada tahun 37, Budin hanya mempunyai 700,000 sahaja. Ini membawa perbezaan lebih daripada suku juta ataupun 250,000 guys. Perbezaan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat ketara. 200,000 beza guys. Kerana hanya lambat 5 tahun saja. So daripada sini kita boleh belajar, lagi muda korang, lagi besar korang punya advantages. Lagi cepat korang invest, lagi kaya lah korang, kerana masa adalah kawan terbaik korang. So kalau macam saya personally pun, memang saya akan rasa sangat jealous lah kepada orang-orang muda yang telah pun start melabur. Mereka lebih celik daripada kita yang dah tua ni. So memang tak aci lah diorang ni, memang tak aci. Tapi nak buat macam mana, kita yang baru belajar ni, baru tahu, kita kena start sekarang jugalah. At least kita start lah, compare dengan kawan-kawan sebaya kita. Belum tentu emergency fund, belum tentu ada. Invest apatah lagi kan. At the end of the day, kita still in better position lah compare dengan the others ataupun kita punya peers. So macam mana nak counter masalah ni? So Budin ni dah ada degree kan, mestilah gajinya besar, which is saya beli diri sendiri ni. So nak counternya, kita terpaksa pump sebanyak 420 sebulan ataupun RM14 sehari. So Budin akan pump RM14 sehari. Kita akan tekan calculate berapa banyakkah total kekayaan Budin. Dapatlah RM1,30,000. Still bawah sikit lah daripada Ali tadi. So pada tahun 37, Budin ini bolehlah sama level dengan Ali tadi, tapi dia terpaksa pump RM14 compare dengan Ali RM10 saja guys. So memang nak dekat separuh gak lah perbezaannya. Tapi at the end of the day, korang punya decision sendirilah. Kalau korang nak jadi jutawan, inilah route yang korang kena ambil, seksa yang korang kena hadap lah. So kalau macam Budin ini, dia pump RM14 kan. So kita akan daratkan dengan 1.05. So pada tahun kedua, berapa banyakkah yang perlu diinvest oleh Budin ini? So kita akan tekan button orange ini, tekan. Dia perlu invest RM14, 7% untuk tahun kedua. Pada tahun ketiga, RM15.44. Tahun keempat, RM16, 2%. Tahun kelima, RM17. So pada setiap
setiap tahun. Inilah Budin punya jadual investment ataupun jadual pembayaran Budin. So korang dah boleh nampak, even dengan dividen 4.6% ni, which is kita semua boleh relate dan kita boleh agree lah yang ni agak rendah sebenarnya, tetapi kita masih lagi boleh jadi jutawan guys. Cuma dia akan memerlukan consistency dan set dan forget. So kalau korang nak buatnya jadi lebih senang, korang boleh menggunakan Auto Labo di dalam apps by ASNB. So korang boleh tekan Auto Labo dekat sini, and then korang boleh pilih ASB, and then masukkan nombor bank, and then masukkan korang punya jumlah potongan, and then korang boleh pilih bilihkah tarikh potongan yang korang nak, and then korang akan tekan seterusnya. So daripada sini korang dah boleh set lah jumlah potongan berapa, 300, 420. So dia akan terus deduct. So daripada sini korang dah tak perlu fikir, memang korang just biarkan duit korang bekerja untuk korang sampai korang dah pension. Ini kita baru cerita tentang ASB sahaja. So what about KWSP? So bila kita campurkan dua-dua ni, andai kata korang punya ASB korang apa foul lah, maknanya dividen rendah ke, korang tak deposit ke, korang duit tak cukup ke nak invest kan. So KWSP korang betul-betul jaga korang kewangan. So memang korang tak sentuh KWSP tu. So korang bayangkan kedua-dua ni, memang confirm korang akan jadi jutawan lah. Silap-silap SB sejuta, KWSP pun ada sejuta. Siapa tahu silap-silap korang dah jadi 2 jutawan. Korang boleh bagi bini korang satu, korang dua-dua jadi jutawan lah. So okay lah kan, sweet kan. So guys, maybe lah korang akan kata ini adalah sangat optimistik. Siapa je yang boleh invest selama 42 tahun secara konsisten. So saya sendiri pun mengakui ini adalah benda yang sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan, tetapi andai kata korang berjaya, korang akan menerima reward yang sangat besar lah, iaitu menjadi seorang jutawan, which is nak jadi jutawan ni memang sangat susah. The fact that korang berjadi jutawan pun adalah sangat amazing lah. So mungkin juga ada orang yang akan kata, what about inflation? Macam mana pula dengan inflasi? So tentang inflasi pula korang jangan risau. Sebab apa? Biasanya negara akan cuba target inflasi negara adalah 2% setiap tahun. So kita punya hasil dividen biasanya akan berjaya mengatasi inflasi, tapi anda katanya tidak berjaya, kita masih melaksanakan contribution growth iaitu 5%. So by doing this, duit korang akan sentiasa mengatasi inflasi lah, maknanya duit korang tak dimamah sama lah. So at the end of the day, duit korang masih lagi akan bernilai lebih daripada inflasi, bermaksud duit korang tak akan negatif, tak akan jatuh nilai lah. So paling teruk pun duit itu akan kekal nilainya. Itu memang the worst case scenario lah. Tapi kalau normal case ataupun best case scenario, duit korang akan bernilai jauh lebih banyak daripada inflasi. So guys, korang rasa macam mana? Adakah ASB ini boleh menjadikan korang sebagai seorang jutawan ataupun tidak? Cuba korang komen sekarang juga. So guys, kalau korang berminat nak invest dalam dunia kripto, di mana di Huobi korang boleh dapat 15% dividen menggunakan USDT, di Binance korang boleh dapat 6% dividen menggunakan BUSD, dan di Bybit korang boleh mendapatkan 5% menggunakan USDT. So kalau korang berminat nak invest di dalam kripto, korang boleh daftar guna link yang saya letakkan di bahagian description sekarang juga. And kalau korang nak invest dalam dunia stok, bermaksud korang dah tak nak harapkan orang lain untuk invest, korang boleh beli stok-stok yang korang minat sendiri seperti Apple, Google, Tesla, Facebook, Microsoft dan semuanya. Korang boleh belinya di Momo. Saya telah pun membuat video tutorial macam mana korang nak deposit dan beli stok di Momo. And guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, dan minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.